Lagi perkembangan banjir di Sabah, apa kata kita dapatkan kemas kininya langsung dari studio berita RTM Kota Kinabalu bersama Konstantin Pahlawan di sana. Silakan Konstantin. Terima kasih Nolela, salam sejahtera. Perkembangan banjir di Membakut dan Beaufort, seramai 141 orang penduduk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Bencana Alam Dewan Selagor Beaufort akibat kejadian banjir sejak 5 hari lepas dibenarkan pulang ke rumah masing-masing apabila pusat pemindahan tersebut ditutup secara rasmi pukul 3 petang tadi. Penduduk daripada 51 keluarga dari Kampung Swasa, Dungau dan Lago Beaufort tersebut dibenarkan pulang oleh Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Beaufort selepas banjir surut dan tiada lagi risiko banjir berulang di kampung terlibat. Tinjauan RTM mendapati penduduk yang pulang ke rumah masing-masing giat menjalankan aktiviti membersihkan rumah dan halaman mereka. Kasih bersih sampah, cuci rumah lah. Kemungkinan lah pasal orang cakap ada lagi susulan lah dia cakap. Kalau ada bomba kami pindah lagi lah. Sementara itu, ketika ditemui RTM, Ketua Balai Bomba Beaufort Muhammad Hasbullah Nenggok meminta penduduk di Beaufort dan Membakut ini agar sentiasa bersiap sedia dan mendapatkan maklumat serta perkembangan terkini banjir bagi memudahkan urusan perpindahan sekiranya banjir gelombang ketiga berlaku berikutan monsun timur laut yang dijangka hingga bulan Mac ini. Kami menasihatkan kepada seluruh masyarakat agar sentiasa bersedialah dan sentiasa alert daripada masa ke semasa jika berlaku banjir sekali lagi dan sentiasa berpindah apabila diarahkan. Kejadian banjir di Beaufort dan Membakut berlaku sejak Khamis lepas yang melibatkan lebih 30 kampung dengan kira-kira 450 penduduk terjejas. Pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Christmas tahun ini di Sabah melibatkan 17 jenis barangan pelaksanaan skim di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna KPDN HEP iaitu berkuat kuasa sejak semalam. Barangan lain yang turut tersenarai kepak ayam, telur ayam, ayam Belanda import, daging babi, tomato, cili merah dan lada benggala hijau. Pengarah KPDN HEP Sabah, Georgie Abbas berkata, selain pasaraya, pelaksanaan skim harga maksimum ini juga dilaksanakan di 27 buah kedai runcit dan pasar-pasar di seluruh Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan yang berkuat kuasa hingga 31 Disember 2019. Setiap perayaan tahun ini kita kasih double. Lama sikit dia punya tempo skim harga maksimum musim perayaan untuk kebaikan semualah. Georgie menyatakan demikian dalam sidang media ketika Majlis Pelancaran Skim Harga Maksimum Musim Perayaan Christmas 2019 di Kota Kinabalu. Kira-kira 200 pegawai penguatkuasa dan pemantau harga akan memantau penguatkuasaan skim ini. KPDN HEP juga akan mengambil tindakan tegas terhadap para peniaga yang gagal mematuhi peraturan di bawah skim tersebut mengikut Akta Kawalan Harga dan Pencatutan 2011. Orang ramai boleh membuat aduan dan memberi maklum balas menggunakan 19 saluran yang disediakan kementerian, termasuklah portal e-aduan@kpdnhep.gov.my, call center 1-800-886-800, email e-aduan@kpdnhep.gov.my dan WhatsApp ke 019-279-4317 atau melaporkan ke mana-mana 73 pejabat KPDN HEP di seluruh negara. Kementerian Pelajaran dan Inovasi Sabah menyambut baik pelaksanaan program Sarapan Percuma PSP 2020 untuk murid sekolah rendah yang akan dilaksanakan secara berfasa bermula Januari depan di seluruh negara. Terdapat 1,074 buah sekolah rendah di negeri ini dengan 282,994 murid. Menterinya Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata langkah tersebut merupakan inisiatif yang baik untuk membantu murid yang kurang berkemampuan seperti golongan B40 dan murid luar bandar yang tinggal jauh dari sekolah.
Pelaksanaan PSP juga mampu memberi nutrisi yang diperlukan murid sekaligus mengelak masalah kelaparan dalam kalangan murid sekolah. Datuk Dr. Yusof menyatakan demikian kepada RTM selepas Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Sipitang 2019 di Dewan Masyarakat Sipitang. Dalam aspek pelaksanaan di peringkat sekolah pula, beliau berkata setiap sekolah perlu memastikan penyediaan sarapan dilakukan dengan prosedur yang betul dan menggunakan bahan-bahan yang berkualiti serta segar bagi menjamin mutu makanan yang disediakan. Pemantauan kebersihan turut diberikan keutamaan bagi memastikan kebersihan makanan sentiasa terjaga. PSP akan dilaksana di semua sekolah rendah secara berfasa melibatkan sebanyak 2.7 juta murid sekolah rendah di seluruh negara dengan kos berjumlah 2 ke 3 bilion ringgit setahun. Kemahiran menenun yang dimiliki memberi kelebihan kepada 5 wanita dari kampung Ratak Matunggong untuk mengusahakan tenunan kain rungus sejak 12 tahun lalu. Bantuan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah membina bengkel tenunan membolehkan wanita suku kaum rungus itu mampu memenuhi lebih banyak permintaan sekaligus menjana pendapatan lumayan. Bersama wartawan Godfrey Lee dan juru kamera Asmat Oya untuk melihat kejayaan mereka. Bengkel kraft tenunan rungus yang terletak di kampung Ratak Matunggong ini mula beroperasi pada tahun 2012. Ia dibina dengan bantuan KPLB Sabah selepas melihat kesungguhan wanita di kampung ini yang mengusahakan tenunan kain rungus untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Usaha wanita berusia antara 30 tahun hingga 60 tahun ini diketuai pengurus bengkel tersebut, Nelly Parasin, 60 tahun. Mereka mendapat bimbingan KPLB Sabah selain mendapat bantuan kraftangan Malaysia serta Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan Sabah. Setelah kami dibantu benang dalam masa 2 tahun berturut-turut, barulah macam terfikir memohon bantuan selanjutnya. Bantuan macam seperti ini bengkel tenunan rungus yang dibantu oleh kerajaan. Hasil tenunan rungus yang berkualiti membolehkan mereka pernah meraih pendapatan mencecah RM30,000 sebulan. Kami juga menerima tempahan daripada seluruh Sabah. Juga kami bawa tenunan ini pernah membawa ke luar negara seperti di London dan Singapura, di China dan di seluruh Malaysia. Dalam menghasilkan corak dan motif tenunan rungus yang berkualiti, sudah tentu proses pertama iaitu melilit benang amat dititik beratkan. Warna tradisi kain rungus ialah hitam. Benang berwarna merah, kuning dan putih digunakan sebagai warna reka corak. Jarur corak kain ini direka supaya jarur-jarur tersusun mengikut motif yang ingin dihasilkan seperti motif berunsurkan bentuk binatang, manusia dan tumbuh-tumbuhan. Dia bermula dari melilit benang kan. Jadi bermula dari melilit benang, kita mesti jaga benang dia tidak silap dan tersusun rapi. Inilah proses untuk membuat tenunan rungus dan pastinya alat yang digunakan untuk membuat tenunan rungus ini ialah babaal. Untuk menghasilkan satu tenunan rungus yang panjangnya lebih kurang 1 meter, pastinya mengambil masa lebih kurang 1 bulan untuk disiapkan. Satu tenunan mengambil masa lebih kurang sebulan atau 2 bulan untuk disiapkan mengikut saiz tenunan yang ditempahas. Setiap tenunan dijual dengan harga RM50 hingga RM700 mengikut saiz tenunan. Melihat permintaan yang memberangsangkan, Nelly merancang untuk membesarkan lagi bengkel tenunan pada masa akan datang agar mampu memenuhi lebih banyak tenunan selain menganjurkan lebih banyak kursus tenunan dengan kerjasama KPLB Sabah dan Kraftangan Malaysia. Ia antara usaha melahirkan lebih ramai penenun rungus, khususnya golongan muda, agar kemahiran itu terus diwarisi generasi akan datang, sekaligus memartabat serta memelihara khazanah masyarakat kaum rungus. Godfrey Lee, RTM. Sekian berita dari Sabah untuk petang ini bersama saya Konstantin Palawan. Kembali ke Angkasa Puri bersama Norlela. Silakan.